beri introduksi, Masya Allah. Dan Syafaat ni dia saya punya senior. Sewaktu saya belajar di Madrasah Al-Irsyad, beliau adalah senior anak, Masya Allah. Banyak anak belajar daripada beliau, Masya Allah. Baik. Jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian tadi. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan untuk sedikit saya beri perkongsian dengan antum. Jadi di Singapura Alhamdulillah saya ada satu pusat untuk mengajar Al-Quran, terutamanya khusus dalam bidang taranum Al-Quran. Dan itu merupakan cita-cita saya yang paling tinggi lah setelah saya memenangi Johan di peringkat 2013 pada ketika itu. 2013 bila saya Johan, saya terus tanamkan niat. Saya tanamkan doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak ajarkan taranum Al-Quran di Singapura ini, di Singapura. Jadi bila saya tanamkan niat itu, mula-mula tak tahu siapa nak ajar, tak tahu siapa nak ajar dan siapa yang nak belajar. Sebab kalau kita lihat orang yang nak belajar taranum ni semua yang nak masuk musabaqah lah, yang nak competition je. Jadi orang dengar competition je, tak payah, orang nafas pun tak ada kan. Jadi dia tak jadi nak belajar. Jadi Alhamdulillah Allah cetuskan satu ilham yang mana ajarkan kepada anak-anak. Ajarkan kepada anak-anak, dan tujuan dia adalah bukan untuk musabaqah, untuk semat cinta kepada Al-Quran, untuk mereka berjinak-jinak suka dengan Al-Quran. Sebab anak-anak ni mereka suka kepada alunan dan taranum. Saya teringat pasal hari sewaktu saya tawaf pada umrah yang kedua. Saya kalau tawaf tu saya suka baca doa daripada Al-Quran, dan saya suka taranum. Saya suka taranum dan saya suka baca taranum kerana nahwan apa saja yang terkeluar dalam minda saya akan baca. Saya baca kuat-kuat, ikut rasa hati. Sebab saya suka taranum ni sebab dia mengangkat jiwa kita dengan mudah. Jadi sebab tu saya taranum tu, saya ada ramai orang kat depan, ramai orang. Jadi ada satu ibu ni sedang mendukung anak dia. Anak dia sedang rewel lah, rewel. Jadi saya baca, tiba-tiba saya terserempak dia, saya baca lah, saya Al-Quran, saya baca Rabbana zalamna masa tu. Saya baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi saya baca itu dia. Jadi bila anak ni dia nampak saya tengah taranum, tengah baca doa tu, dia terus terpeliak muka ni. Dia baca gini mulut dia tengah dah dengan apa yang dia makan, coklat semua kat sini nak mak dia nak kasi dia diam tengah. Budak ni masalah tu, dia suka kepada alunan. Antum menyanyi Twinkle Twinkle Little Star, dia senyap. Antum nyanyi apa saja alunan, dia akan senyap. Sebab jiwa mereka ni memang terlalu halus dan suka kepada alunan-alunan yang cantik. Dan apatah lagi apabila kita ajarkan mereka alunan-alunan yang berbentuk Al-Quran. Sebab Al-Quran yang apabila masuk ke dalam jiwa anak-anak, dia akan bentuk anak-anak itu fizikalnya dan rohaninya. Kita tak nampak, tapi bila dia besar, subconsciously dia tahu, aku pernah dengar ayat-ayat begini, Masya Allah. Dan dia akan cari sesuatu yang baik dan cantik, kerana dimulakan daripada kecil itu mendengar sesuatu yang baik dan cantik. Tidak lain dan tidak bukan Al-Quran. Apatah lagi apabila kita baca dia dengan taranum. Jadi hari ini Alhamdulillah saya berpeluang untuk mengajarkan Al-Quran kepada antum di Mekah ni, membuatkan saya rasa-rasa syahdu lah, Masya Allah. Rasa sangat syahdu. Sebab apa? Saya teringat sejarah Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Dan Nabi SAW menyampaikan Al-Quran itu bukan menyampaikan begitu saja. Ada kalanya Nabi menyampaikan dengan dalam keadaan nafas saja, tapi kebanyakan masa itu Nabi menyampaikan dengan alunan taranum. Sebab apa? Nabi telah diberikan izin oleh Allah SWT untuk membaca Al-Quran dengan taranum. Jadi dengan itu Allah SWT telah mengizinkan Nabi, dan Nabi telah sampaikan kepada sahabat. Dengan itu Nabi SAW telah menunjukkan satu contoh yang baik membaca Al-Quran dengan irama-irama yang baik dan cantik. Sehingga kan Nabi melahirkan ramai qurra di zaman sahabat. Antaranya mereka yang hafiz Al-Quran. Qurra ni maknanya pembaca yang berkualiti bacaannya. Bacaan pembaca yang berkualiti. Jadi kalau qurra tu jamak lah, maknanya ramai di antara sahabat. Antara sahabat yang Nabi SAW puji, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Kita sebut nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Ingat nama ini.
Jadi Nabi SAW pada satu ketika dengan Aisyah radhiyallahu anha berjalan di luar rumahnya, selepas waktu Aisyah terdengar bacaan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Terdengar bacaan beliau ini sehingga kan Nabi SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari ini, wahai Abu Musa, wahai Abu Musa al-Asy'ari, engkau telah dikurniakan satu kurniaan suara seperti seruling Nabi Daud. Kita kenal Nabi Daud tak? Kenal Tahu tak Nabi Daud ni kehebatan dan mukjizat Nabi Daud? Antaranya Nabi Daud SAW ini boleh melentur besi. Dan antaranya juga Nabi Daud ini dalam riwayat yang banyak menceritakan tentang suaranya yang sangat-sangat merdu dan cantik. Jadi nak dikatakan merdu dan cantik ni, sedapnya suara Nabi Daud ni, sehingga kan apabila Nabi Daud membaca kitab Zabur, kitab Zabur, burung-burung yang mendengar, binatang-binatang yang mendengar, apa saja yang mendengar di kelilingnya turut diam, turut berzikir dan menangis mendengar bacaan daripada Nabi Daud dalam kitab Zabur. Ibn Abbas dalam tafsirnya mengatakan Nabi Daud ini kalau dia membaca kitab Zabur, dia ada 70 taranum di kerongkongnya. Berapa taranum? 70. Kita belajar berapa kat dalam bilik tu? Satu je. Kita baru belajar satu taranum. Tapi Nabi Daud kalau baca Zabur, ada 70 taranum yang keluar melalui kerongkongnya. Begitu sedaplah. Kalau saya dengar 70 tu, saya dah nampak macam satu orkestra yang banyak instrumen, sehingga kan melahirkan satu bunyian yang sedap sangat. Tapi ini daripada satu orang, iaitu Nabi Daud AS. Abu Musa al-Asy'ari kata Nabi SAW, engkau telah dikurniakan satu kurniaan suara yang sangat-sangat merdu, seperti seruling daripada keluarga Nabi Daud. Masya Allah. Kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Nabi SAW, setelah mendengar Nabi SAW bagi tahu tentang hal itu, Abu Musa kata, ya Nabiullah, kalau aku tahu engkau sedang memandang aku, kalau aku tahu yang engkau sedang melihat aku pasti akan lebih sedapkan lagi bacaan aku, kata Abu Musa al-Asy'ari. Maknanya Abu Musa apabila dia baca tu, dia relax one corner je. Dia relax je, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini relax. Kalau dia tahu Nabi datang tengok, dia akan baca lagi power betul. Tak tahulah bagaimana power. Mungkin Sabbihisma rabbikal a'la, lagi macam asyik. Jadi itu suara yang sangat relax. Nabi dah puji, mempunyai satu suara yang sangat-sangat merdu. Lagi satu sahabat Nabi SAW puji, bukan puji, Nabi SAW memberitahu kepada mereka, beritahu pada sahabat ini, yang mana sahabat ini telah memberitahu kepada Nabi SAW apabila satu ketika itu seorang sahabat yang bernama Salim Maula Abu Hudzaifah, kalau saya pernah sebutkan nama ini, beliau telah diberi pujian oleh Nabi SAW. Apabila mendengar, Nabi kata, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadha, kata Nabi SAW. Nabi dengar bacaan daripada Abu Hudzaifah, Salim Maula Abu Hudzaifah ini, Nabi kata dengan kata-kata pujian, Alhamdulillah billadzi ja'ala fi ummati mithla hadha. Maknanya Nabi kata, aku sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat aku yang seperti ini, yang telah menjadikan umat aku yang seperti ini. Yang seperti siapa? Yang tadi itulah Salim Abu Hudzaifah tadi tu. Sebab apa? Bacaan dia yang sangat-sangat merdu. Saya tengah tertanya tuan-tuan dan puan-puan, nak tak kita dipuji oleh Nabi? Nak tak? Mesti nak kita dipuji oleh Nabi, kan? Betul tak? Antara pujian yang kita boleh dapat daripada Nabi SAW adalah membaca Al-Quran dengan cantik dan sedap. Dengan cantik dan sedap. Sebab Nabi nak umat dia mithla hadha, yang macam ini. Nabi kata Nabi bersyukur, selain daripada kita amalkan sunnah-sunnah yang lain. Jadi alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada hari ini dan juga saat ketika ini, kerana diberi peluang untuk berkongsi dengan antum, untuk sama-sama kita membaca Al-Quran, talaqi Al-Quran.
Seperti Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya, saya diberi peluang untuk mengajarkan, berkongsi kepada antum taranum-taranum Al-Quran. Walhamdulillah. Baik. Kita ucapkan selamat datang kepada bos kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Tafadhal Haji. Baik, alhamdulillah. Jadi itu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat tidak akan saya lupakan. Sebab ini adalah merupakan satu peluang yang sangat-sangat besar untuk berkongsi tentang ilmu taranum Al-Quran kepada para jemaah Duyufur Rahman. Sebelum kita pulang ke Singapura, pasti-pastinya apabila sebelum kita sampai ke sini, masing-masing sudah mempunyai satu harapan yang sangat tinggi. Harapan yang sangat tinggi untuk mendapatkan ibadah-ibadah kita, untuk dijawab segala doa-doa kita. Ini harapan kita yang paling tinggi, untuk melakukan umrah sesempurna mungkin. Itu harapan yang paling tinggi. Saya kongsikan sedikit pengalaman saya sewaktu saya berada di sini. Jadi apa yang saya nak bawa pulang, saya punya umrah pengalaman dah lama dah, 2008. Dari 2008 lalu dah. Jadi saya rindu sangat nak datang ke sini, rindu sangat. Jadi bila diberi peluang, alhamdulillah, masya-Allah. Saya punya satu harapan yang pertama sekali, saya kata dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, apabila aku sampai ke sini, aku sangat-sangat bersyukur. Aku sangat-sangat bersyukur. Sebab tu saya melakukan tawaf. Saya kongsi sikit pengalaman. Saya melakukan tawaf pada satu ketika itu, kadang-kadang saya bawa jemaah. Saya bawa jemaah di belakang, saya di depan, dengan orang yang ramai. Hati saya kadang-kadang tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Saya tidak ada, seolah-olah, ya Allah, kenapa hati dan jiwa aku ni tidak berada di sini? Tidak berada di sini. Memikirkan tentang hal-hal dunia, memikirkan tentang logistik dan sebagainya. Jadi masa diminda ni sangat-sangat sibuk memikirkan sesuatu. Jadi ya Allah, ya Tuhanku, aku ada jemaah ke belakang, ya Allah, yang kita nak tengok dia, kita nak dia selamat, ya Allah. Jadi saya doa, ya Allah, dalam tawaf tu saya doa, ya Allah, aku nak serahkan jemaah ini kepadamu, ya Allah, supaya hati aku ini dapat terus tuju kepada Engkau, ya Allah. Terus tuju kepadamu, ya Allah. Jadi harapan saya yang pertama sekali adalah kita nak doa kita ini Allah makbulkan. Dan kita cari tempat-tempat yang khusus. Banyak Nabi beritahu di sini, di Hijr Ismail contohnya, ada doa-doa yang Allah mustajabkan doa. Jadi saya nak bawa satu perasaan yang mana kita rasa Allah itu dekat. Bila kita berada di Kaabah, kita rasa Allah itu sangat dekat. Kalau ada yang berpeluang untuk pegang Kaabah, antum rasa Allah itu sangat dekat. Kalau ada yang berpeluang untuk solat di dalam Hijr Ismail, antum rasa doa antum ini sangat-sangat makbul dan Allah dengar dah doa itu. Kita nak bawa perasaan itu bersama kita nanti bila balik ke Singapura. Perasaan yang di mana Allah itu dekat dengan kita. Walaupun kita sudah balik daripada Baitullahil Haram, Kaabah sudah jauh daripada kita beribu waktu dah. Tapi adakah perasaan Allah itu dekat dengan kita masih ada dalam hati kita? Atau hanya apabila kita rasa di sini saja kita rasa Allah itu dekat? Apabila kita berada di Kaabah kita rasa Allah itu dekat, itu sahaja. Tapi bila kita balik, ya Allah, perasaan Allah yang ya Allah Engkau sangat dekat itu dah tidak ada. Jadi kita nak bawa balik perasaan yang Allah itu sangat dekat. Yang mana kalau kita doa kat sini menangis, di Singapura pun kita nak doa menangis, seolah-olah kita rasakan Allah tu bersama dengan kita. Kalau kita mohon ampun, kita rasakan kita bawa dosa kita daripada Singapura ke sini, Allah ampunkan. Kita nak kat Singapura pun kita lakukan yang sama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala nak kita tahu yang mana dia itu dekat melalui ayat ini. Allah kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi, wahai Muhammad,
apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad. Allah kata apa? Fa inni qarib. Allah kata fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini yang kita nak dengar. Bila Allah dekat tu, kenapa Allah dekat? Sebab Allah kata ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kata Allah ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku berdoa kepada aku akan jawab. Aku jawab. Di sini Allah menggunakan perkataan bukan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku. Jika hamba-hamba aku doa kepada aku. Allah gunakan perkataan apabila. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku dekat. Apabila hamba-hambaku doa dengan aku jawab. Bila kita gunakan perkataan, Allah gunakan perkataan apabila, maknanya apa? Akan tanya atau tidak? Akan tanya atau tidak? Akan tanya. Akan tanya tentang siapa? Tentang Allah. Ya Allah, kau dekat, kau ampunkan dosa aku. Ya Allah, ya Allah, kau dekat, kau dengarlah doaku. Ya Allah, ya Allah, kau dekat, kau mustajabkanlah doaku. Kita akan tanya ya. Kita akan tanya. Ujibu da'watad da'i idza. Apabila hamba-hamba aku berdoa kepadaku, idza da'an, kata Allah SWT, hamba-hambaku akan doa kepadaku. Ini kata Allah SWT. Allah SWT tahu yang kita ni akan doa kepada Allah. Qarib. Bila Allah kata dia dekat, how close is Allah? Siapa tahu kat sini? How close is Allah? Allah ada describe how close Allah is dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Allah kata wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. This is how close Allah describekan how close. Allah kata dan kami ini dekat, lebih dekat daripada urat nyawa kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kat mana urat nyawa kita? Urat nyawa kita di mana? Di sini, di tengkuk ni. Kalau kita letakkan pedang di sini, khalas, habis kita. Habis kita di sini. Dekat sangat kita dengan urat kita di sini. Tetapi Allah lebih dekat daripada urat nyawa kita. Boleh tak bayangkan? Tak boleh kita bayangkan. Tetapi Allah sangat dekat dan lebih dekat daripada urat nyawa kita. Maka dengan itu, jemaah sekalian, bawalah perasaan, keyakinan yang mana Allah itu sangat dekat dengan kita. Bawalah perasaan dan keyakinan yang mana Allah SWT sedia mendengar doa-doa kita. Seperti mana jiwa kita dan perasaan kita di sini merasakan Allah itu dekat, bawalah perasaan itu nanti balik di sini pun. Bawalah balik. Sebab Allah nak kita hadirkan Allah SWT dalam doa-doa kita. Hadirkan Allah SWT dalam salat-salat kita. Hadirkan Allah dalam zikir-zikir kita. Itu yang Allah inginkan daripada kita. Falyastajibu li. Dan Allah nak kita sahut. Nak kita sahut panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan apa? Allah nak jawab doa kita. Syaratnya apa? Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kepada Allah. Falyu'minu bi. Dan maka berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allahum yarshudun. Moga-moga dengan ini kita beroleh petunjuk jalan yang benar. Dan mudah-mudahan umrah pada kali ini kita membawa satu jiwa dan perasaan kepada Allah SWT, dan jangan lepaskan perasaan tersebut. Dan masih ada waktu lagi untuk kita terus doa, kita doa agar perasaan kita ini Allah tak matikan, Allah tak hilangkan. Apa yang kita rasa di sini, kita minta Allah rasakan kita nanti di sana. Sama perasaannya. Kalau di sini kita nangis kerana kita nak Allah ampunkan dosa kita,
kita minta yang sama ya Allah. Perasaan nikmat menangis itu Engkau jangan ambil ya Allah, kekalkan sehingga kita berada nanti di Singapura insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita beroleh manfaat yang sangat-sangat besar, dan jangan lepaskan peluang selagi kita berada di bumi Mekah ini, yang mana Allah SWT mudah-mudahan dapat terus menghidupkan jiwa kita, menghaluskan jiwa kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hambanya yang sangat-sangat bertakwa, dan hamba-hamba yang selalu merasakan yang dia itu sentiasa bersama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala dan terima kasih kepada Ustaz Nur Muhammad dengan nasihat yang menusuk di hati kita, menusuk di jiwa kita insya-Allah. Jadi teruskanlah datangkan niat tersebut, bawalah hingga ke Singapura. Seterusnya tanpa memuak itu saya